So di belakang saya adalah Final Frontier, iaitu sempadan antara Thailand dan juga negeri Perak. Dan kita berada di Keruh, atau sekarang lebih dikenali sebagai Bengkalan Hulu. So pada 8 Disember, satu pasukan yang terdiri daripada 2 batalion, iaitu 3rd and 16 Punjab, yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Mohamed, dan juga 5th 40 Punjab yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Cyril Lawrence, telah ditugaskan oleh diberi arahan oleh General Percival untuk masuk ke sempadan Thailand dan meletupkan satu lereng bukit yang dipanggil The Ledge. Nanti saya akan share map kedudukan The Ledge, iaitu lebih kurang dalam 30 km daripada Pekan Betung. Tetapi pelanggaran sempadan yang dibuat pada 8 Disember tersebut, selepas tentera Jepun dilaporkan mendarat, adalah turut melanggar kedaulatan Thailand lah. Kerana disebabkan itu, Arthur Percival ni dia agak keberatan untuk memberikan arahan tersebut. Tetapi bila dia terima berita tentera Jepun telah mendarat di Singgora, Patani dan juga Kota Baru, dia telah memberikan arahan kepada Lieutenant Colonel Mohamed sekurang-kurangnya untuk dikom jalan ni daripada Patani, Betong, ke Baling, Kupang dan juga Sungai Petani untuk tidak digunakan oleh tentera Jepun lah. Dan Lieutenant Colonel Mohamed, bila dia menunggu lama 5th 40 Punjab daripada Penang. So 5th 40 Punjab adalah formasi yang mempertahankan Pulau Pinang, iaitu HQ dia di Batu Wer, dan satu company di sebelah pulau. Dia sampai lambat dekat kawasan ni, menyebabkan Lieutenant Colonel Mohamed terpaksa pergi dulu. Dan bila dia pergi, dia telah dihalang oleh tentera Siam dan berlaku sedikit pertempuran oleh polis Siam, bukan tentera Siam tapi polis Siam. Dan itu melambatkan pergerakan dia dekat kawasan The Ledge yang dipanggil The Ledge. So bila dia sampai dekat kawasan The Ledge, dia dah sampai lambat. Kawasan tersebut telah dikuasai oleh 42nd Regiment Ando Detachment yang dibantu oleh satu company tank Type 96 dan juga Type 95 dan juga Type 97. So they were badly mobbed. Colonel Mohamed, separuh anggota dia mati dan dia terpaksa berundur lah. Dan Batalion 5th 40 Punjab, bila dia sampai lambat, dia telah membentuk satu formasi in-depth defense dekat kawasan Bukit Serdang, Kampung Bukit Serdang sekarang, untuk menerima pengunduran 3rd 16 Punjab, dan kemudian dia berundur ke Baling lah. Dan di Baling, 2nd Battalion Argil menunggu dia di sana. Okay, saya akan fokus pertempuran battlefield study site kita hari ini hanya kepada pertempuran India Karangan. Dan pertempuran Keruh Kolom dengan 42nd Ando Detachment, 42nd Regiment Ando Detachment, saya akan cover pada hari lain. Kita akan pergi masuk melalui sempadan ni, pergi ke Bukang Betong dan juga pergi ke kawasan The Ledge lah. Tapi untuk bagi gambaran ringkas apa yang berlaku sehingga berlaku kontak dengan pihak Argil di Karangan, saya terpaksa menceritakan lebih kurang lah bagaimana 3rd 16 Punjab berundur melalui 5th 40 dan kemudian 5th 40 berundur ke Baling dan sebagainya, dan terus berundur ke Sungai Petani dan melintasi Krian lah, Sungai Krian. So apa yang berlaku lebih kurang dalam 2 km daripada sini adalah Kampung Bukit Serdang, dan satu company 5th 40 Punjab has been encircled by the enemy dan mereka ditawan dan tentera Punjab tersebut semuanya dibunuh lah. Bukti dia adalah batu bersurat yang didirikan oleh tentera Jepun pada tahun 1942. Selepas mereka berjaya menawan Singapura, mereka datang kembali ke kawasan ini dan dia buat batu bersurat untuk menceritakan unit Marutani menawan kawasan Bukit Serdang sehingga ke Pekan Keruh. So hari ini kita akan bergerak turun daripada sempadan ni, Perak, Betong. Kita akan turun ke Pekan Keruh. Daripada Keruh kita akan turun ke Baling. Daripada Baling kita akan turun ke Kupang. Daripada Kupang kita akan turun ke Kuala Ketil.
Di kawasan Kuala Ketil, kita akan melihat satu jambatan yang diletupkan oleh unit 5th 2 Punjab di bawah formasi 12 Indian Brigade. Dan kita akan melihat satu jambatan di Merbau Pulas yang tidak berjaya diletupkan kerana berlakunya hujan lebat dan potong fuse basah. Bila jambatan tersebut tidak dapat diletupkan, Tentera Jepun telah menggunakan jambatan tersebut untuk melintasi pergi ke kawasan Karangan dan bertempur dengan unit 2nd Adil and Sutherland Highlanders. Dan di Karangan kita akan tengok satu jambatan selepas selesai pertempuran antara 2nd Adil dan juga unit tentera Jepun yang sampai ke kawasan tersebut. Anggota Ian Stewart berundur dan dia telah meletupkan jambatan di TT Karangan. So daripada Karangan kita akan turun ke Padang Serai. Daripada Padang Serai kita akan turun, sekiranya kita ada masa, kita akan tengok satu jambatan kereta api yang diletupkan oleh 3rd Indian Cavalry di Pinang Tunggal. Dan kenapa tentera Jepun telah melalui jalan ke Baling dan seterusnya ke Kuala Ketil, kerana jambatan kereta api tersebut diletupkan. Daripada Pinang Tunggal kita akan turun ke Kulim, dan daripada Kulim kita akan turun ke satu river crossing yang menandakan tamatnya pertempuran TT Karangan daripada 17 hingga 18. Sekarang river crossing tersebut telah didirikan satu jambatan, iaitu di Selama, Perak. Kita akan tengok kawasan tersebut dan kita akan mengakhiri battlefield study site kita di HQ Tentera Jepun pada 22 Disember 1941, iaitu di Hua Hin High School di Taiping. Dan saya akan cuba tunjukkan batu bersurat yang menceritakan mengenai pertempuran yang berlaku di Kampung Bukit Serdang di Keroh ni, yang kini ditempatkan di Ngah Ibrahim Museum di Matang, Perak. Dan kita akan tamatkan sesi battlefield study site kita sama ada di Ngah Museum ataupun di Hua Hin High School, di mana Jeneral Yamashita jadikan sekolah high school Cina tu sebagai HQ 25th Army dia selepas dia berjaya menawan Apa Perak. Itu saja penerangan ringkas saya. Nanti di Baling saya akan ceritakan bagaimana Colonel Masanobu Suji membuat reconnaissance kenapa jalan ini perlu ditawan pada September 1941, merujuk kepada buku Millennium Campaign dia. Saya akan ceritakan di Baling nanti bagaimana Masanobu Suji pada bulan September 1941 telah menaiki aircraft reconnaissance untuk membuat reconnaissance melihat kubu-kubu pertahanan tentera British dan juga jalan-jalan yang perlu dilalui oleh anggota dia. Dan dia balik semula ke Kemboja pada waktu tersebut untuk dia design invasion plan kepada General Yamashita.